Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid tahun 5 Wahbah. Jadi hari ini kita akan tengok tajuk elektrik pada tajuk yang awal-awal, iaitu berkenaan dengan sumber tenaga elektrik. Okey, sains tahun 5 tajuk elektrik, sumber tenaga elektrik. Okey, kita tengok ada dua situasi yang berlaku di sini. Kita lihat dia kata mengapakah televisyen ini tidak dapat dihidupkan. Okey. Jadi televisyen itu kamu nampak ada wire di sini. Okey, jadi wire ini dia mengalirkan tenaga elektrik. Jadi apabila dia tidak dapat dinyalakan, jadi kemungkinan besar tidak ada tidak ada elektrik. Okey, mungkin elektrik itu ada di rumah tersebut, tetapi kemungkinan sambungan di mana-mana wire di sambungan itu tidak dapat mengalirkan elektrik kepada TV tersebut. Mungkin ada wire yang terputus dan sebagainya. Atau mungkin juga TV itu sendiri yang rosak. Jadi bila TV itu rosak, elektrik yang mengalir kepada TV itu tidak dapat menghidupkan TV tersebut. Okey. Okey, untuk situasi yang kedua kita lihat, Ana cuba kamu lihat ada satu mentol yang rosak. Okey, kamu nampak ada satu mentol yang rosak di sini. Okey, Ana kata walaupun mentol ini rosak, okey, tetapi yang lain masih lagi menyala. Okey, semua mentol-mentol yang lain masih lagi menyala. Jadi sebenarnya ada dua situasi. Kadang-kadang kamu tengok kalau mentol terbakar, kamu tengok ada mentol terbakar. Bila mentol terbakar habis, semuanya terpadam. Okey, semuanya akan terpadam sekali. Kadang-kadang kamu lihat ada dua mentol, dua lampu. Bila kita tengok lampu yang sebelah terbakar, lampu yang sebelah lagi pun tidak menyala. Tetapi dalam keadaan ini kamu lihat, okey, walaupun satu mentol terbakar, yang lain masih menyala. Okey, jadi ada dua keadaan yang berbeza. Yang ini kita akan lihat, kita akan bincangkan sebentar lagi. Kenapa ada dua keadaan yang tak sama ini? Okey. Sumber tenaga elektrik. Kita menggunakan tenaga elektrik dalam kehidupan kita seharian. Tenaga elektrik digunakan untuk menghasilkan cahaya, haba, bunyi atau menggerakkan sesuatu objek. Okey, jadi menggerakkan objek dia kita boleh kaitkan dengan tenaga kinetik. Okey, boleh juga disebut sebagai tenaga kinetik. Okey. Jadi perubahan tenaga yang berlaku sama ada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya, tenaga elektrik kepada tenaga haba, tenaga elektrik kepada tenaga bunyi atau tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Apakah sumber yang menghasilkan tenaga elektrik? Okey, maksudnya elektrik ni bagaimana dia boleh terhasil? Okey, apakah yang menjanakannya? Apakah yang menghasilkan tenaga elektrik tersebut? Okey, yang pertama yang boleh menghasilkan tenaga, okey, kita tengok kat sini, stesen jana kuasa. Okey, stesen jana kuasa boleh jadi stesen jana kuasa angin, stesen jana kuasa ombak, stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, ada tiga jenis ni, angin, ombak dan hidroelektrik. Tetapi di Malaysia kebanyakannya kita menggunakan stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, ketiga-tiga ini menggunakan tenaga kinetik, iaitu pergerakan untuk menggerakkan turbin dan menjana tenaga elektrik. Jadi dia memerlukan sesuatu yang sentiasa bergerak, yang mana pergerakan itu akan memutarkan turbin dan turbin itu akan menyebabkan tenaga elektrik terhasil. Jadi dia sentiasa mencari satu benda yang sentiasa bergerak. Jadi antara benda yang kita boleh dapat pergerakan secara percuma, iaitu pergerakan angin ataupun pergerakan ombak. Okey, dan di Malaysia ni banyak sungai, maka kita menggunakan pergerakan air. Jadi tak perlu nak suruh orang kayuh, tak perlu menggunakan haiwan untuk menggerakkan turbin tersebut, tetapi kita menggunakan tenaga daripada aliran sungai tersebut. Okey, seterusnya tenaga elektrik juga boleh diperolehi daripada sel suria. Okey, sel suria ini kita dikaitkan dengan matahari.
matahari. Matahari ini dipanggil suria. Jadi sel suria yang bawah ni, yang kotak-kotak ini adalah sel suria. Okey. Jadi sel suria menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Sel suria digunakan pada alat seperti satelit dan juga kalkulator. Jadi ada sesetengah kalkulator yang menggunakan sel suria. Jadi kamu boleh lihatlah ada yang warna kelabu tu, kecil tu, itu adalah satu sel suria. Okey, satelit, kenapa kita menggunakan sel suria? Kerana satelit berada jauh daripada bumi. Jadi kita memerlukan satu sumber tenaga yang berterusan, yang tidak akan habis. Jadi tenaga yang tidak akan habis adalah tenaga matahari. Dan sekiranya satelit itu akan berada lama di angkasa. Jadi kita tak perlu nak menukar bateri, mencari satu sumber tenaga yang lain untuk menjana elektrik di satelit tersebut. Jadi kita menggunakan tenaga semula jadi, iaitu tenaga cahaya matahari. Okey. Jadi ada banyak lagi tempat yang menggunakan sel suria. Ada juga yang menggunakan di lampu isyarat. Okey, lampu isyarat diletakkan di atas tu sel suria. Okey, seterusnya selain stesen jana kuasa dan sel suria, kita juga boleh dapatkan tenaga elektrik daripada sel kering. Okey, sel kering atau yang selalu kita sebut sebagai bateri. Bateri biasa tu lah. Kamu sebut beli bateri yang inilah sel, panggil sel kering. Okey, sel kering menyimpan tenaga kimia. Okey, dalam dia ada bahan kimia. Okey, bahan kimia ini masukkan ke dalam. Ke dalam ni ada bahan kimia. Dan apabila dia berlaku satu tindak balas, dia akan menukarkan tenaga bahan tenaga kimia itu kepada tenaga elektrik. Dan kebanyakannya bateri ini kita gunakan untuk alat-alat yang kecil seperti kereta mainan. Contoh-contoh ni kamu kena ingat, kena hafal. Okey, kenapa dia bagusnya sel kering ni? Apa kelebihan dia? Dia ni kecil, saiznya kecil dan mudah dibawa. Okey, kita boleh bawa spare bateri ke mana-mana, kita nak beli pun mudah. Okey, kita nak pakai ke mana-mana pun tak berat. Kereta mainan tu dapat bergerak dengan laju, dia tak berat. Tapi dia hanya menghasilkan tenaga yang sedikit. Okey, kita pakai kepada contohnya pada alat mainan mungkin bertahan dalam 2-3 minggu. Atau kalau kita sentiasa main mungkin dalam 2 hari, 3 hari dah habis tenaga dia. Tetapi kita boleh dapatkan dengan banyak, kita boleh beli lagi. Cuma sekali penggunaan tu dia tak boleh lama. Okey, seterusnya tenaga elektrik juga boleh diperolehi daripada dinamo. Okey, dinamo ni dia tidak ada tenaga kimia dalam dia. Dinamo ni dia bergantung kepada apabila tayar berputar, roda kecil pada dinamo ni, roda kecil kat atas ni. Ni roda kecil kat atas ni akan berputar. Okey. Dinamo akan tayar berputar, roda kecil pun berputar. Dinamo akan menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Tenaga kinetik adalah tenaga yang melibatkan pergerakan. Jadi bila roda kecil ni berputar, jadi ada pergerakan, maka dia akan menjana tenaga di kawasan dalam ni. Okey, dia akan menghasilkan tenaga, menjanakan tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang diperolehi ini digunakan untuk menyalakan lampu pada basikal. Nampak lampu tu. Okey, jadi zaman sekarang jarang dah cikgu tengok yang ada dinamo pada basikal. Kebanyakan menggunakan bateri dan sebagainya, atau langsung tidak ada lampu. Tetapi yang basikal lama-lama dia ada banyak lampu yang mana dia menggunakan dinamo. Okey, jadi ini contoh ni, kamu kena ingat lampu pada basikal, lampu basikal menggunakan dinamo. Baik, seterusnya akumulator. Akumulator ataupun senang kamu nak ingat bateri kereta. Okey, akumulator selalu dikaitkan dengan bateri kereta. Okey, mana tengok bateri kereta rupa dia macam tu. Okey, kalau tadi sel kering, yang ni dipanggil sel basah kerana kita selalu kena isi dengan cecair dia untuk elektrolit, pengaliran elektrik dalam bahan dalam itulah cecair tu. Sentiasa kena isi supaya berlakunya pengaliran elektrik. Okey, akumulator menukarkan tenaga kimia
Akumulator menekankan tenaga kimia. Dalam dia ada bahan kimia juga kepada tenaga elektrik. Dia sama macam sel kering, cuma yang ni dia perlu diisi dengan air dia tu lah, bukan air biasa lah. Tapi dalam dia juga ada tenaga, ada bahan sebagai tenaga kimia dia. Dalam dia ada tenaga bahan kimia dalam dia. Jadi kita masukkan air, jadi elektrik akan mengalir melalui air itu kepada rod-rod, ada rod-rod dalam dia. Berpindah. Okey, dan ada dia akan boleh digunakan lama, tetapi satu masa dia akan out, dia akan tak boleh pakai jugalah. Tapi lebih lama berbanding kita menggunakan sel kering. Okey, di mana kita boleh gunakan dia pada kenderaan bermotor seperti kereta, motor, bas, lori, semua menggunakan akumulator. Okey, dia boleh tahan lama. Okey, berbanding sel kering. Seterusnya ini dipanggil generator ataupun penjana. Kebanyakan orang panggil generator. Generator ni dia menggunakan tenaga kimia. Tenaga kimia yang dimaksudkan daripada bahan api fosil. Bahan api fosil tenaga kimia apa? Contohnya ialah petrol. Okey, petrol ni adalah bahan tenaga kimia atau bahan kimia daripada bahan api fosil. Okey, bahan api fosil ni contohnya tumbuh-tumbuhan atau haiwan yang telah mati beribu-ribu tahun dahulu dan berada dalam tekanan. Dia duduk dalam, dia di bawah lapisan tanah, dia berada dalam tekanan yang tinggi dan akhirnya dia menghasilkan itulah petroleum dan sebagainya. Itu adalah bahan api fosil. Jadi kita masukkan petrol, kita tarik enjin itu, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Okey, yang ni kimia. Okey, bateri, tenaga kimia kepada elektrik. Dynamo, kinetik kepada elektrik. Akumulator, kimia kepada elektrik. Petrol pun kimia kepada elektrik. Okey. Tiga ni sama, cuma dynamo saja yang berlainan.